Assalamualaikum. Hari ini Kak Yah hendak buat satu masakan dari negeri Kelantan, iaitu ketupat sotong. Apa yang kita perlukan? Sotong dalam saiz yang agak besar, dan kita perlukan 1 kilo. Kita perlukan beras pulut dalam 1 cawan, santan dalam 1 cawan setengah ke 2 cawan. Kita juga perlukan gula melaka dalam 3 keping, daun pandan, bunga cengkeh, dan juga sedikit garam. Beras pulut ini Kak Yah sudah basuh dan toskan. Dan salah satu tip untuk menjadikan ketupat sotong kita rasanya lebih sedap, lebih enak, pulutnya berlemak, kita rendam beras pulut yang telah kita bersihkan dan toskan ini dengan santan dalam sekitar 10 hingga ke 20 minit. Kita rendam dahulu sekejap. Selepas ini kita akan lakukan proses yang kedua. Pulut yang kita rendam tadi dah lebih daripada 10 minit. Sekarang kita akan memasukkan pulut yang kita rendam dengan santan ini ke dalam tong kita. Sebelum itu, lupa untuk Kak Yah bagi tahu, kita juga memerlukan pencongkir gigi untuk kita menyemat kepala sotong kita supaya tidak tertanggal semasa kita merebus sotong kita ini. Kita masukkan dalam setengah lebih sikit sahaja. Pastikan pulut kita masuk hingga ke bahagian dalam sotong kita ini. Kita sematkan dengan pencongkir gigi kedua-dua bahagian. Sebelum tu kita juga masukkan daun pandan di bawah dasar periuk kita, supaya apabila kita merebus nanti, ketupat sotong kita susah untuk hangit. Kita tekan bahagian tengah macam ni untuk dia masuk betul-betul semasa kita menyemat kepala sotong ini. Kita tak nak dia akan tercabut semasa kita merebus sotong ini.
kita menggunakan bunga cengkeh dalam ketupat sotong kita ini supaya selain daripada baunya yang harum, kita juga nak elak daripada sedikit bau hanyir daripada sotong kita ini. Kita sudah masukkan beras pulut yang kita rendam dalam santan tadi ke dalam semua sotong kita. Sekarang kita akan masukkan bunga cengkeh. Dan masukkan lebihan santan ke dalam sotong kita ini. Kita boleh masukkan sedikit pulut ke dalam sotong kita. Kita masukkan sedikit garam. Dan gula melaka. Kenapa Kak Yah masukkan beras pulut di luar ini? Apabila kita lihat beras pulut yang ada di luar ini dah betul-betul pecah, itu tandanya pulut yang ada di dalam sotong kita ini sudah betul-betul masak. Sekarang kita akan masak ketupat sotong kita menggunakan api yang agak perlahan. Kita tutup periuk kita supaya masaknya lebih sekata. Sekarang kita lihat kejadian ketupat sotong kita. Ketupat sotong kita dah separuh masak. Kita mahu ketupat sotong yang kuah yang agak sedikit pekat. Sekarang kita boleh try rasa dahulu dan kita akan tambah gula atau garam jika tidak cukup rasa. Kita akan tambah dengan sedikit gula. Peranan gula ini ia akan mencantikkan rupa paras ketupat sotong kita. Dia akan lebih berkilat. Kita masukkan juga sedikit garam. Bila dah jadi macam ni, kita boleh besarkan sikit api dapur kita. Kuah ketupat kita sudah nampak lebih likat. Dan beras pulut yang Kak Yah masukkan awal tadi sudah tidak kelihatan lagi. Sudah hancur semuanya. Itu memberi maksud pulut yang ada di dalam ketupat kita ini memang sudah masak. Apabila kita masukkan sedikit gula pasir ke dalam ketupat kita, kita lihat warna kuah kita menjadi lebih berkilat. Sekarang kita boleh matikan api. Semoga perkongsian resepi Kak Yah pada hari ini boleh memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.